Yang kedua ialah proses pembentukan kata. Sebab itulah kamu kena tahu apa bentuk soalan supaya kamu tidak. Okey, golongan kata ni boleh kita 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata. Okey, kalau tu saya cuba catatkan di sini. Okey. Boleh nampak tak slide ini? Okey, satu golongan kata. Boleh nampak? Okey, golongan kata. Yang ini kamu kena kuasai. Ada berapa golongan kata? Ada 4, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata bukan. Untuk bahagian A ni, soalan nombor 1 ini juga pelajar boleh lihat, iaitu selain golongan kata, iaitu proses pembentukan kata. Bagaimana perkataan dalam bahasa Melayu terbentuk? Jadi kita ada kata tunggal. Kita tu ialah kata tunggal Kata terbitan. Terbitan maksudnya proses pengimbuhan. Kemudian kita ada kata majmuk dan kata kata majmuk, kata ganda. Jadi soalan nombor 1 ni, kalau format lama dahulu, soalan 3A diberi perkataan. Kemudian pelajar kena buat. Tapi untuk format baru ni lebih mencabar. Bermakna pelajar kena tahu. Kalau tak tahu, tak boleh bina ayat yang betul. Contohnya, nanti kita lihat bentuk soalannya lah. Okey, jadi 2 kata ini yang perlu, 2 iaitu golongan kata, ni kata bukan kota, dan proses pembentukan kata. Okey, kita lihat contoh soalan. Okey, boleh lihat ni. Okey, saya nak pelajar boleh beri respon Okey, cuba lihat baca soalan ni. Seorang pelajar boleh baca soalan ni. Onkan mikrofon, baca. Sebab saya tak nak satu hati. Okey, seorang baca soalan ni. Sesiapa saja? Baca. Okey, baca petikan. Baca petikan di bawah dengan teliti dan senaraikan 2 kata kerja dan 2 kata adjektif. Okay. Kemudian anda dikehendaki membina satu ayat anda sendiri daripada setiap perkataan. Yang lain tak perlu baca. Okey, jadi 4, 2 kata kerja, 2 kata adjektif. Itulah kemahiran pertama yang pelajar perlu tahu untuk soalan nombor 1. Kalau pelajar tak tahu golongan kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas, bagi jawab perkataan yang salah, bermakna ayat yang kamu buat tu memang salah. Jadi sebab itulah untuk soalan 1 ni dia ada 2. Satu, kemahiran mengenal pasti golongan kata atau proses pembentukan kata, dan kedua, bina ayat daripada perkataan yang pilih. Jadi kalau kamu pilih perkataan yang salah, maka ayat yang kamu bina itu salah lah. Jadi kita bergantung pada kemahiran pertama, mengenal pasti. Okey, dia nak 2 kata kerja betul dan 2 kata adjektif. Okey, lihat petikan ini, boleh lihat tak? Okey, dia nak 2 kata kerja kan? Okey, kalau kata kerja, maksudnya kita nak mengenali kata kerja. Okey, jadi pelajar boleh respon. Satu, kita lihat dari bagi kata kerja maksudnya perbuatan kan? Sekejap tekan lain pula. Okey, kata kerja, melalui imbuhan juga kita dapat mengenali kata kerja tersebut. Okey, kalau kata kerja transitif, kebanyakan perkataan tu bermula dengan imbuhan M. Menye, mempel dan sebagainya. Okey, selain kata kerja yang kata kerja transitif, melalui imbuhan ber juga boleh menentukan kata kerja. Sama ada kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif. Selain imbuhan imbuhan ber, imbuhan ter, imbuhan di. Kalau aktif, imbuhan me. Kalau pasif, imbuhan di. Okey, jadi pelajar, cuba kamu kena pasti sebab dia nak 2 kata kerja. Yang mana kata kerja dalam petikan ini? Okey. Okey, pelajar boleh bagi respon?
Ya. Saya nak tengok sebab kita mungkin tak boleh bincang lebih panjang lah. Saya nak satu atau dua contoh cukup supaya kamu dapat gambaran lah. Okey, yang mana kata kerja? Melahirkan. Okey, melahirkan perenggan mana baris mana dia? Ada tak? Sebab itulah cari dalam petikan. Kamu tak boleh bagi apa yang kamu tahu tapi melahirkan sebut baris mana? Baris bawah cikgu. Okey, baris. Okey, dua terakhir ni. Hal ini akan dapat melahirkan. Okey, melahirkan kalau kamu kata kerja satu. Jadi kamu dikendaki membina ayat menggunakan perkataan yang kamu kena pasti. Katakanlah kamu kata kerja tapi kamu bagi kata nama. Salah. Jadi bermakna ayat yang kamu bina akan salah lah. Okey, jadi pertama kamu kena pasti perkataan. Kata kerja itu apa? Melahirkan. Okey, melahirkan ni kata kerja transitif. Kalau kata kerja transitif mesti ada objek selepas kata tersebut. Contohnya melahirkan apa? Murid yang sentiasa berfikiran dan berani menghadapi cabaran. Okey, jangan ambil ayat dalam petikan. Sebab kamu kena bina ayat kamu sendiri. Okey, siapa boleh bina ayat melahirkan contoh? Contoh siapa nak ni? Okey, saya terangkan di sini. Untuk buat ayat, kamu mesti ada apa? Ayat kamu mesti lengkap, mesti ada subjek dan predikat. Okey, jadi kita gunakan tertingkap ayat. Kita panggil tertingkap ayat. Okey, bermakna satu. Tadi melahirkan kata kerja betul. Boleh tak kata kerja jadi subjek? Tak boleh kan? Tak boleh. Jadi predikat. Tak boleh cikgu. Tak boleh. Okey, contoh ayat kamu mesti ada subjek, lepas tu predikat dan keterangan. Sebab keterangan tu kadang-kadang menyebabkan ayat tu lebih jelas lah. Jadi keterangan. Okey, tadi kata kita ambil contoh melahirkan. Melahirkan kata apa? Kata kerja kan? Tak boleh jadi subjek. Sebab kata kerja, kita pola ayat dasar dalam bahasa Melayu mesti ada FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah sam. Jadi yang berbeza ialah predikatnya. Jadi kata kerja melahirkan tu jadi predikat lah. Jadi cuba kamu buat seorang bina ayat. Saya tunjuk satu je. Okey, siapa boleh buat? Okey, jadi sebab kata kerja melahirkan tu kata kerja tak boleh jadi subjek, dia mesti predikat. Jadi kita lihat. Siapa boleh bina ayat? Penubuhan sekolah-sekolah kemahiran telah berjaya melahirkan masyarakat yang berkebolehan dalam mencipta sesuatu ciptaan yang baharu. Okey, bagus. Sebab apa? Dia ada subjek, ada predikat. Jadi penubuhan apa tadi? Kamu baca balik. Penubuhan sekolah kemahiran. Sekolah kemahiran. Okey. Ni subjek. Nanti Telah berjaya melahirkan. Telah berjaya ni kita dah masuk predikat. Telah berjaya melahirkan Masyarakat masyarakat yang berkebolehan dalam mencipta sesuatu ciptaan baharu. Keterangannya dalam mencipta Sesuatu ciptaan. Jadi ayat ni senang je. Satu, kamu kata kerja melahirkan betul dan ayat pun gramatis, kita terima. Dua markah di situ. Satu, kamu kena pasti. Dua, ayat yang kamu bina ni betul. Okey, jadi kamu kena tahulah. Kalau kamu tak tahu, jadi sebab itulah saya terangkan untuk soalan nombor satu ni kamu kena tahu kata nama. Apa kata nama? Kata nama am, kata nama khas dan kata ganti nama diri. Mungkin dia boleh tanya kata nama am, kata nama khas ataupun kata ganti nama diri. Kalau kata ganti nama diri tu kata ganti diri pertama, kedua, ketiga. Okey. Kemudian kata kerja. Apa yang kata kerja yang perlu kamu tahu? Kata kerja, jadi ini kata kerja lah. Kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Jadi saya takut kalau kamu hanya tahu kata kerja saja, tiba-tiba soalan tanya apa itu kata kerja transitif, kamu tak tahu. Sebab itulah untuk soalan tata bahasa,
format baru ni pelajar lebih kena tahu secara mendalam. Cikgu pula perlu mendedahkan secara direct. Kalau dulu kita belajar melalui gabung jalin, sentuh sikit-sikit aja kan. Tapi sekarang ni kita boleh fokus khas untuk tata bahasa saja. Contohnya satu minggu tu satu atau dua waktu kita ajar tata bahasa saja. Supaya pelajar tahu. Okey, kalau kata adjektif, apa kata adjektif? Yang jenis-jenis kata adjektif. Okey, kalau kata tugas pula apa fungsi kata tugas. Jadi pelajar kena tahu. Saya takut nanti kalau soalnya kata okey berdasarkan petikan cari kata hubung. Pelajar tak tahu. Kata hubung ialah kata tugas. Sebab kata tugas ni banyak. Ada lebih daripada 17. Fungsi dia berbeza-beza. Jadi soalan satu kena pasti dan bina ayat. Bina ayat gunakan perkataan. Okey, kalau pelajar yang lemah dia tak boleh bina ayat. Jadi kamu ambil balik ayat di atas, contohnya sini lah, katakan melahirkan. Cuma kamu tukar subjek dan predikatnya je. Untuk pelajar lemah, saya dah gunakan teknik ini lah. Untuk pelajar saya yang lemah, okey ambil soalan ini, ambil ayat yang ada perkataan kata kerja tersebut, tukar saja. Perkara ini dapat melahirkan, program ini dapat melahirkan murid yang bijak. Kita tukar saja. Jadi pelajar kena, kalau tak ada idea boleh ambil tapi jangan saling bulat-bulat. Kalau saling bulat-bulat memang tak dapat markah lah. Faham Okey, jadi pelajar yang lemah ambil balik perkataan itu, tukar saja subjek ke atau predikat ke atau objek dan sebagainya. Supaya tak nampak kamu saling bulat-bulat. Okey? Boleh? Okey, kata je tu boleh? Okey, jadi untuk soalan satu ni, dulu soalan 3A saya ulang balik, kamu kena kuasai golongan kata dan proses pembentukan kata. Okey? Yang lain tu memang cikgu tak boleh bantulah sebab tata bahasa ni kamu kena kuasai sendiri, kena buat lah to be. Yang selebih ni kamu tanya cikgu kamu sebab masa kita pun tak ada, kita nak terus pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua ialah soalan sintaksis. Kalau morfologi tadi tentang perkataan, jadi untuk bahagian soalan nombor 2 ni tentang sintaksis. Sintaksis maksudnya tentang ayat. Okey, kita lihat contoh di sini. Ini masih lagi. Yang ini soalan. Okey, untuk soalan 2B, saya catat di sini. Kalau dulu kamu catatlah. Okey, untuk soalan 2 antara soalan yang perlu kamu kuasai, satu subjek predikat. Sebab ayat terdiri pada konstituen subjek dan predikat. Jadi pertama kamu kena tahu subjek dan predikat. Okey, kalau tahu subjek predikat bermakna kamu kena tahu susunan ayat. Kalau susunan ayat, kita panggil, kalau susunan biasa subjek dahulu kemudian predikat. Jadi susunan ayat. Jadi dalam bahasa Melayu kita ada susunan ayat biasa ataupun ayat songsang. Kalau ayat songsang mesti mula dengan predikat dahulu. Ataupun penerang dahulu. Okey, kemudian pola ayat. Yang ini tajuk-tajuk yang perlu kamu kuasai untuk soalan nombor 2. Pola ayat. Kemudian jenis-jenis ayat. Kalau kamu rasa lemah di sini, kamu kena buat ulang kaji. Tanya cikgu. Okey, selepas jenis-jenis ayat, apa lagi? Kita ada ayat aktif, ayat pasif. Yang ini sama seperti soal ini, format lama. Kalau dulu kita panggil soalan 3B. Okey, dan juga ayat mazmum. Jadi kalau ayat sama mazmum, dia ada beberapa gabungan kan. Okey, kamu juga kena tahu ayat tunggal. Sebab dia memisahkan ayat. Kalau menggabungkan ayat, bermakna ayat tunggal jadi ayat mazmum, kita gunakan kata hubung lah. Kalau memisahkan ayat, jadi kamu kena buang kata hubung tersebut. Jadi ayat mazmum dan juga ayat tunggal di sini kamu kena kuasai.
Kemudian untuk soalan 2 ini, soalan 2 juga kamu perlu tahu ayat. Kita ada belajar dan ayat. Jenis-jenis ayat dari tadi tu jenis-jenis ayat, ayat itu, ayat pasif, ayat majhul, menggabungkan. Kalau mencerakinkan maksudnya memisahkan ayat. Jadi ayat majhul dan ayat tunggal ni, kalau pisahkan ayat, cerakinkan ayat. Kalau menggabungkan, maksudnya kita guna kata hubung, jadi kita kena gabungkan ayat majmuk. Dan juga kita ada cakap ajuk, cakap pindah. Dan cakap pindah. Okay. Ini betul-betul soalan untuk soalan nombor 2. Kenapa kita perlu tahu skop soalan ni, format ni, supaya kamu tahu nak bawa ulang kaji. Kadang-kadang bila sebut ayat tiap pasif, pelajar tak tahu soalan mana. Kalau sintaksis, soalan nombor 2. Kalau morfologi, soalan nombor 1. Okey, kita teruskan dia bentuk soalan. Okey, ni jawapan dia kita dah yang ni. Iaitu subjek dan predikat. Okey, cuba lihat seorang baca soalan ni. Kita lihat contoh soalan nombor 3 ni. Okey, satu soalan, satu bentuk soalan tu kadang-kadang kita boleh aplikasikan kepada bentuk-bentuk soalan ni. Contohnya subjek dan predikat. Okey, seorang baca soalan ni. Boleh seorang baca? Berdasarkan petikan di bawah, telah pastikan tujuh subjek dan predikat yang lengkap Baca tu. ayat yang anda pilih seperti yang berikut. Okey, jadi dalam petikan ni, sekarang ni dibagi petikan tau, bukan lagi ayat demi ayat. Okey, katakanlah ayat pertama ni, Malaysia merupakan, jawapan mesti tu di dalam subjek predikat. Kalau kamu menguasai subjek dan predikat, secara tak langsung, soalan berbentuk pola ayat pun kamu tahu. Kalau kamu tahu subjek dan predikat, bermakna kamu boleh tukarkan ayat ini daripada ayat susunan biasa kepada ayat susang. Jadi ada 3 bentuk soalan boleh ditanya yang berkaitan dengan subjek predikat. Kalau tak tanya subjek predikat, mungkin dia kata, songsangkan ayat tersebut. Kalau songsang maknanya kita kena sebut apa? Predikat dahulu, kemudian baru subjek. Sebab itulah dalam untuk bahagian A ni, bahagian B, soalan nombor 2, asasnya pelajar kena tahu subjek predikat. Kalau pelajar dapat kenal yang mana subjek, mana predikat, secara tak langsung pelajar akan dapat menukarkan susunan ayat ini. Kalau dia nak ayat songsang, kamu sebut predikat dahululah. Kemudian baru subjek. Kalau dia nak pola ayat, kalau dalam bahasa Melayu biasanya pola ayat FN. Kita lihat bahagian kedua, iaitu bahagian predikat. Okey, kita lihat contoh satu di sini. Okey, kita ambil ayat yang pertama. Malaysia merupakan destinasi pelancongan tropika yang indah dan sangat berpotensi di Asia. Okey, yang mana subjek, yang mana predikat? Sebab itulah pelajar kadang-kadang tak tahu yang mana subjek, yang mana predikat. Subjek kadang-kadang boleh satu perkataan, kadang-kadang boleh panjang. Okey. Siapa boleh jawab contoh? Kita ambil satu saja. Mungkin kita tak boleh bincang semua sebab masa pendek. Okey, siapa boleh jawab? Yang untuk ayat pertama ni yang mana subjek, mana predikat? Okey, pelajar. Tolong respon. Onkan mikrofon. Subjek. Malaysia, subjek. Malaysia subjek. Malaysia. Apabila kita predikat ni dia merupakan kata kerja kan, merupakan tu dia. Okey, jadi kamu salin lah. Subjek dia Malaysia, predikat merupakan sampai nota pertama ni. Sampai di Asia. Kalau dia nak subjek predikat, kamu tak boleh gugurkan mana-mana perkataan. Kamu hanya asingkan yang mana subjek, yang mana predikat. Okey, ayat yang sama. Kalau dia kata, songsangkan ayat tersebut. Sebab kamu dah tahu subjek ni Malaysia kan. Jadi kalau kamu songsangkan ayat ini, macam mana kamu kena sebut predikat dahulu? Merupakan destinasi pelancongan sampai Asia. Betul? Malaysia. Faham tak? Jadi dah 2 bentuk soalan di situ kamu tahu. Satu, subjek predikat. Yang kedua, kamu juga akan tahu pola ayat. Kalau dia kata songsangkan ayat itu, kamu sebut predikat dahulu. Okey, pola. Jadi 3 perkara ni berkaitan. Okey, jadi kalau pola ayat ni apa? Malaysia merupakan destinasi pelancongan sampai Asia ni. Ni pola apa ni? Siapa tahu pola apa? FN,
Kita tahu subjek bahasa Melayu memang FN. Jadi kamu kena tahu predikat saja. Contohnya kalau predikat ayat ini ialah merupakan. Merupakan tu kata apa? Okey, siapa boleh respon? Merupakan tu kata apa? Pelajar, boleh respon? Takkan dalam ramai-ramai kan satu atau dua orang tak boleh jawab. Okey, merupakan tu kata apa? Cepat, kalau lagi cepat kamu respon, cepat kita pergi ke soalan lain. Okey, boleh respon lelaki? Tadi asyik perempuan saya dengar. Okey, kalau soalan ini tanya, pola apa ayat ini? Saya betul, Malaysia merupakan destinasi pelancongan. Pola apa ni? FS. S. Frasa seni nama. Kalau imbuhan, kalau yang imbuhan bermula dengan imbuhan men tu merujuk kata apa? Ni merupakan ni kata apa? FA. Adjective. Bukan kata apa? Sebab dia ada imbuhan Kata Kata kerja. kata kerja. Jadi polanya ialah FN, subjek FN Malaysia tu FN. Predikatnya FK. merupakan FK. Sebab itulah kamu kena tahu subjek predikat. Daripada subjek predikat baru kamu tahu bagaimana nak menyongsangkan ayat tersebut. Kalau ayat songsang dia mesti bermula dengan predikat dahulu. Okey, kalau pola ayat pula kamu kena tahu apa perkataan pertama ataupun perkataan yang menjadi inti bagi frasa tersebut. Sebab itulah apabila belajar subjek predikat kamu kena tahu macam mana kita nak songsangkan ayat tersebut dan apakah pola ayat tersebut. Okey, saya tunjukkan satu contoh sajalah sebab kita tak boleh sebab dia nak 3 kan. Yang lain tu kamu boleh buat sebagai latih to be nanti bincang dengan guru kamu, boleh? Okey, jadi sekarang dah 2 bentuk soalan. Soalan satu ialah morfologi, kajian tentang perkataan. Okey, tadi perkataan tadi kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kemudian golongan kata, proses pembentukan kata, kata nama, kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk dan kata ganda. Okey, sekarang untuk soalan nombor 2 inilah bahagiannya yang perlu kamu tahu, tajuk-tajuk ni. Okey, saya highlightkan. Okey. Yang ni soalan kamu tahu. Jadi kamu kalau kamu lemah contohnya pola ayat, kamu kena cari ayat, buat latihan pola ayat. Ini betul-betul soalan yang ditanya. Okey. Saya teruskan soalan nombor 3. Ialah soalan pengeditan. Dulu kita panggil soalan 3B, 3C dan 3D. Dah asing kan 3C tu kesalahan ejaan dan imbuhan. Soalan 3D ialah kesalahan tata bahasa dan juga istilah atau perkataan. Tapi untuk format baru ni, semua kesalahan tu diasingkan, dicampur adukkan. Jadi untuk soalan 3C ni kita panggil editan. Okey, apa yang ada di kesalahan-kesalahan? Okey, yang pertama kesalahan ejaan. Yang kedua, mungkin kau tak nampak putih, saya tukar warna hitam. Okey, ni yang pertama. Jadi untuk persoalan nombor 3, kesalahan ejaan atau kesalahan perkataan atau istilah. Okey, kesalahan imbuhan juga termasuk dalam soalan nombor 3 ni. Imbuhan. Okey, kesalahan tata bahasa. Okey, untuk kesalahan nombor 3 ni juga pengeditan ni termasuk kesalahan tanda bacaan. Sebab itulah kamu kena tahu apa fungsi perkataan nota, koma, titik bertindih dan sebagainya. Okey, dan kesalahan umum. Yang keempat ni boleh kesalahan umum lah. Umum dalam tata bahasa. Ini betul-betul soalan. Kalau soalan lama dulu senang, dia dah asingkan 3C lain, 3D lain. Okey. Kita lihat contoh di sini.
Ni masih lagi tata bahasa, bahagian soalan sintaksis. Kita lihat contoh soalan pengeditan ni. Ni petikan kedua. Okey, soalan tu bergantung pada untuk markah. Sebab kalau format lama dah tetap namakan setiap bahagian. Jadi 6 kali 5, 35. Tapi untuk tata bahasa kali ni bergantung pada peruntukan markah tu lah. Kalau dia kata 13 kesalahan, bermakna ada 13 markah. Mungkin kadang-kadang dia boleh bagi satu petikan ataupun dua petikan. Kalau dia tak nak satu petikan ni 13, mungkin dia pecahkan kepada 2 petikan. Jadi sebab itulah pelajar kena baca petikan dengan pantas. Setiap soalan mesti ada petikan. Kalau dahulu kita dibagi perkataan bina ayat saja kan. Jadi soalan 1, soalan 2, soalan 3 petikan. Saya takut pelajar baca terlalu lambat. Menjawab satu-satu soalan tu terlalu lambat. Jadi sebab itulah kamu kena latih dari sekarang menjawab kedua ni dalam masa yang diperuntukkan. Tak boleh ambil masa terlalu lama. Okey, yang ni untuk bentuk soalan ni lah. Pengeditan. Okey. Jadi 13 kesalahan. Dia tak nyatakan kesalahan tata bahasa, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan apa semua. Dah dirangkumkan dalam satu soalan. Itu berbeza. Yang ni pun sama, petikan kedua. Okey, kita lihat petikan ni. Okey, cuba lihat. Ni contoh. Kita lihat, dia kata 6 kesalahan dalam petikan 2. Dia kata 6 kesalahan dalam petikan 1. Okay. Yang mana kamu kena? Jadi tak perlu salin petikan ini. Pelajar hanya salin perkataan yang salah. Ni masih lagi sama cara lama. Perkataan yang salah, kemudian terus perkataan yang betul. Betulkan. Okay, contohnya mana kesalahannya? Mencipta. Yang ni masih sama, cara menjawab dia sama dengan format lama lah. Jadi kamu kena pasti perkataan yang salah, betul terus betulkan. Kalau ada 6, menamakan bermakna 6 kesalahan lah. Okay, antaranya, kalau nak tunggu kita bincangkan 6 ni nanti bagi masa tak cukup kan. Okay, contohnya di sini kita masuk kata majmuk. Kata majmuk ada dua kan, kata majmuk mantap dan kata majmuk tak mantap. Contohnya kalau kata majmuk mantap, okey, kapal terbang ni dua perkataan. Patutnya lah. Kapal terbang. Dieja jarak. Okey, itu kesalahan kita panggil ejaan. Okey. Kesalahan bahasa. Mencipta. Setelah, okey, yang ni kesalahan imbuhan. Jadi pada era globalisasi ini, pelbagai jenis penggunaan yang moden telah imbuhan, dia salah. Perkataan dasar dia betul, cipta. Jadi imbuhan dia buang, apa imbuhan yang betul? Cipta. Okey, jadi kamu lihat ada dua kesalahan. Satu kesalahan imbuhan. Dua tadi kesalahan ejaan, kata majmuk. Okey, kemudian kesalahan tata bahasa. Okay, mana kesalahan tata bahasa? Yang ni kata pinjaman, ejaan kata pinjaman. Di antara. Menggerak. Convention. Di antara contoh. Convention ni salah. Kenapa salah? Ejaan salah. Apa ejaannya? Convention. Ada enter tertinggal convention. Yang ni ejaan bahasa Inggeris. Jadi selain bahasa Melayu, pola keserasan vokal, pelajar pun kena tahu perkataan kata pinjaman. Ejaan kata pinjaman. Terutamanya bahasa Inggeris. Sebab kita banyak gunakan perkataan bahasa Inggeris. Jadi ejaan bahasa Inggeris. Macam mana? Ejaan kata majmuk tadi. Eja rapat atau pisah. Okey, kemudian ejaan tata bahasa. Apa kesalahan tata bahasa yang ada dalam petikan ni? Okey, yang kita di antara ni. Kalau dia ada konsep ruang, jarak. Jarak di antara Tambak Johor dengan Singapura. Kita boleh ukur kan? Jadi kita panggil di antara. Di ni untuk tempat. Kalau tak ada konsep jarak, antara ke di antara? Jadi antara contoh. Okey? Jadi ingat dalam pengeditan saya sebut balik apa yang selalu diuji. Satu, kesalahan ejaan.
2 kesalahan imbuhan, 3 kesalahan tata bahasa, keempat kesalahan perkataan, kelima kesalahan tanda bacaan, dan 6 kesalahan umum tata bahasa. Apa-apa saja mungkin dari segi ayat jika okey. Itu bentuk soalan. Kalau yang ni ada nak tanya macam mana nak jawab soalan ni? Kamu tak perlu saling petikan itu. Kamu tulis perkataan yang salah, terus perkataan yang betul. Okey, contohnya di mana? Kita contoh tadi apa kata? Kapal terbang. Kapal terbang. Ni salah. Jadi kita sama juga ataupun anak pandai pun boleh. Kapal terbang. Kamu hanya betulkan perkataan yang salah saja. Jangan ni. Okey. Okey. Ada nak tanya sebelum kita pergi soalan prosa klasik. Prosa klasik ni soalan baru untuk kamu Okey, soalan pengeditan ni ada nak tanya? Kamu hanya salin yang ni macam tu di jawapan macam ini saja. Saya tak boleh nak bincangkan semuanya sebab masa kita pendek. Okey, ada nak tanya untuk bahagian pengeditan? Tak ada. Jadi satu soalan tu satu. Ya. Okey, ada soalan? Tak ada soalan cikgu. Tak ada. Kalau tak ada soalan, kita terus pergi soalan yang keempat. 4. Sebab kita banyak ada 9 soalan. Tak boleh sempat gila ini pun dah pukul 11 lebih. Tapi tak apa kita. Okey, kita lihat soalan yang keempat ialah soalan. Ini pun masih lagi ke soalan nombor 3. Yang ni, bahasa Melayu standard. Untuk kamu merupakan soalan barulah. Tapi untuk kami dulu, dah ada dulu format lama dulu diulang balik. Dikeluarkan balik. Bermakna sekarang ni, kalau format lama tahun lepas, diberi petikan soalan pemahaman, prosa klasik, kamu kena jawab 3 soalan pemahaman. Tapi sekarang ni kamu kena tukar perkataan-perkataan ini kepada bahasa Melayu standard. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, tak ada apa yang tu. Yang penting isi dia tidak lari. Biasanya kalau 3 isi bermakna 3 markah lah. Tapi kita tak tahu lagi format baru ni macam mana pembagian markahnya. Adakah semua isi ataupun dibagi 4 markah isi, 2 markah bahasa. Kita sebab belum ada peperiksaan awam yang pertama lah. Jadi saya rasa dia tak akan bagi semua isi. Dia akan bagi markah bahasa, isi dan bahasa. Mungkin daripada 6 ni, markah isi 3, markah bahasa 3. Lemah 1, sederhana 2, baik 3. Okey, kita cuba lihat soalan ni. Okey, kita lihat terus jadi soalan ni saya tak boleh edit macam ni. Dia ada 3 ayat, bermakna 3 markah bahasa tu secara holistik, secara keseluruhan lah. Okey, cuba lihat pertama. Siapa nak baca ayat pertama ni? Maka baginda pun hairan. Okey, baca. Maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tidakkah menyuruh orangnya berkawal tadi? Okey, yang ini ialah ayat bahasa prosa klasik. Kita kena tukar. Kamu kena tukarkan kepada bahasa Melayu. Jangan ubah maksud. Isi tu jangan ubah maksud dia. Kalau ubah, jadi. Okey, jadi kalau kata bahasa istana, baginda, kita tak perlu katakan tengok. Okey, catat, buat catatan. Yang kita tak perlu ganti ialah kata ganti nama diri. Sekejap ni kalau boleh saya catat kat sini. Okey. Kata ganti nama diri. Kalau bahasa sana baginda kita kekallah baginda. Kita tak boleh cakap bahasa sana kita kekalkan. Okey, bahasa Melayu klasik. Kamu tak nampak putih kan? Saya tukar hitam. Okey, ini nampak. Bahasa Melayu klasik, kita tak gunakan lagi, kita kena tukar ke bahasa Melayu standard.
Kemudian apa lagi yang kita buat? Bukan semua perkataan yang perlu kita tukar. Nama watak. Kalau nama watak tu dalam petikan dia kata Laksmana, Laksmana yang tua, Laksmana apa tu, tak perlu bah. Nama watak tak perlu ubah. Okey, nama tempat. Juga kadang-kadang prokasi dia ada nama tempat kan. Nama tempat tak perlu ubah. Yang kita perlu ubah ialah yang ini. Bahasa Melayu klasik tu je. Okey, kemudian kalau bahasa Melayu klasik ni dia banyak perkataan berulang. Perkataan berulang. Kita tak perlu tulis. Kata pangkal ayat. Contohnya macam bahasa Melayu klasik, gugurkan ataupun tukar dengan yang selalu kita gunakan. Okey, sebermula. Itu bahasa Melayu klasik punya kata pangkal, kita jangan buat lah. Jadi kalau kamu lihat dalam prosa tradisional, prosa klasik, prosa ni kita banyak gunakan ni untuk pelajar-pelajar ambil perhatian. Dua prosa klasik ni kita gunakan. Okey, apa prosa klasik tingkatan 4? Jadi berdasarkan dua prosa ni. Kepimpinan melalui teladan. Dan burung terbang dipipiskan lada. Ada dua prosa klasik tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Jadi petikan dia ambil 3 ayat lah. Sebab markah tak banyak, 4 atau 6, jadi akan diambil 2 atau 3 ayat daripada prosa klasik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi sebab itulah walaupun tak ada soalan pemahaman untuk prosa klasik, tapi soalan itu untuk petikan prosa klasik ni soalan baru iaitu tukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Jadi sebab itulah kamu kena baca supaya tahu jalan ceritanya. Kalau kepimpinan melalui teladan ni tentang apa? Kalau kamu dah belajar prosa klasik kepimpinan melalui teladan ni tentang Ketalasari. Sebab itulah kena tahu jalan ceritanya. Senang kamu nak terjemahkan, nak tukarkan bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu moden. Ketalasari. Datang ke Melaka untuk menuntut atas kematian bapanya yang dibunuh oleh Laksmana. Jadi dia dihantar ke Melaka tapi apabila sampai di Melaka dia menculik dan mencabut isi-isi Sarawak. Ingat tak prosa klasik tersebut? Kalau tak baca kena baca. Sebab apa? Kalau kamu baca prosa klasik tu faham jalan ceritanya, insya-Allah kamu nak terjemahkan, nak tukar bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard mudah. Okey, kalau burung terbang dipipiskan lada ni tentang bendahara Temberak. Dari Kelang dipanggil oleh Sultan Muzaffar Shah untuk membantu Melaka menghadapi serangan Siam. Jadi tentera Siam beragama mengalahkan Melaka kerana Melaka dibantu oleh Sidi Arab yang lepaskan panah ke arah Awidicu. Ini kena baca ni semua. Sebab itulah untuk tingkatan 4, tingkatan 5 ni memang kena rujuk prosa tradisional lah. Okey, kita lihat contoh soalannya. Ni panduan dia. Okey, kita lihat contoh. Okey, ayat pertama maka. Okey, kalau maka ni kita nak tukar. Kalau saya kata penanda wacana tak nak guna pun tak apa. Maka ni kita boleh tukar jadi lalu. Baginda, sebab kata ganti nama diri untuk sultan kan, raja, kita kekalkan. Sebab sekarang pun kita masih gunakan kekal. Jadi lalu baginda, macam mana kita nak ubah ayat pertama ni?
Siapa boleh ubah? Kamu. Yang penting isinya. Sebab bahasa tu perkara yang kedua lah. Sebab kita nak tahu isi kamu tu betul atau tidak. Kalau betul, maka isi. Walaupun maka bahasa kamu tak dapat maka penuh lah. Okey. Siapa nak baca dulu? Baca dulu kemudian cuba. Kita buat satu saja. Prosa tradisional ni. Prosa klasik. Okey, seorang boleh baca? Maka baginda pun hairan serta bertitah pada Temenggung. Hai Temenggung, tidakkah menyuruh orangnya berkawal tadi? Okey, jadi di sini yang tak perlu kamu ubah ialah kata ganti nama diri untuk raja baginda tak perlu ubah. Okey, ada juga perkataan tu yang masih lagi, okey, bahasa istana bertitah. Bertitah pun tak perlu ubah sebab masih kita gunakan sampai sekarang. Kalau raja bercakap bertitah lah kan. Okey, Temenggung jawatan pun tak perlu ubah, kita kekalkan. Jadi kita tahu. Okey, sekarang siapa boleh tolong ubah? Maka ni jadi apa? Biasanya kita gunakan apa? Lalu. Lalu. Baginda tak perlu. Lalu baginda. Kalau kita nak tambah pun kita tambah satu dua perkataan. Tapi maksudnya tidak berbeza. Jadi lalu baginda berasa Lalu hairan. baginda merasa hairan. Lalu bertitah kepada Temenggung. Okey. Jadi yang ni kita terus salin aja. Kalau kita tambah pun kita tukar berasa hairan. Lalu baginda berasa hairan serta menitahkan. Kalau kita tukar imbuhan dia, bertitah maknanya kalau orang yang menitahkan Temenggung. Kemudian dialog ni kita salin aja lah. Yang kita tukar, kalau hai ni kita nak tukar. Hai wahai Temenggung. Temenggung ni jawatan, tak boleh ubah. Tidakkah menyuruh orang berkawal tadi? Okey, yang ini je, tidakkah menyuruhkan orang. Jadi imbuhan tu kita kena ubah. Menyuruhkan maknanya menyuruh je lah. Orang berkawal tadi maknanya orang tu siapa? Nak tukar tak? Pengawal. Jadi hai Temenggung. Hai Temenggung. Tidakkah Temenggung menyuruh orang berkawal tadi? Berkawal tu berkawal apa? Berjaga. Ataupun menjaga istana. Kamu tukar sikit saja. Sebab itulah jangan ubah banyak. Kalau ubah banyak nanti isi tu berubah, kamu tak dapat markah. Kalau sebab cikgu dah buat dengan pelajar-pelajar, biasanya perkataan yang kata penghayat yang selalu kita jumpa ni maka. Jadi kita tukar lalu. Baginda kita kekalkan. Hairan pun kita masih gunakan. Jadi kita tambah. Lalu baginda merasa hairan. Ataupun berasa hairan. Lalu bertitah. Bertitah pun masih lagi kita gunakan sampai sekarang sebab bahasa istana. Pada, mungkin kata sendi tu kepadalah, kepada siapa? Temenggung. Jadi tak banyak kita ubah. Wahai Temenggung, tidakkah menyuruh orang mengawal istana? Tadi tu bila? Tadi kalau kita lihat konteks ayat tu. Kalau kita baca ayat kedua tu semalam kan? Kalau semalam tu maksudnya tak boleh cakap tadi. Jadi apa tu? Jadi kita nak tukar, kita kena lihat konteks ayat. Macam mana kita nak tengok konteks ayat tu? Kita lihat ayat sebelum dan ayat selepas. Jadi ayat sebelum tak ada kan? Dia sebab ini ayat pertama. Jadi kita lihat ayat selepas. Selepas tu tadi tu maksudnya apa? Semalam tadi. Jadi Semalam. Jadi tidakkah menyuruh orang mengawal istana pada malam tadi. Kalau kita kata tadi je, dia dah konteks ayat dia tak. Jadi sebab itulah kita kena baca ayat sebelum dan ayat selepas supaya kita tahu konteks ayat. Ada pelajar dia tak tahu, dia terus je. Tadi tu tadi juga. Okey, kita lihat nombor 2 ni. Maka sama juga lah. Lalu Temenggung sembah? Menyembah. Okey, lalu kita lihat ayat dia ni. Daulat Tuanku Shah Alam. Kalau kita menyembah, kita masih yang ni bahasa istana tak perlu ubah lah. Patik pun sama juga, kata ganti nama diri tak perlu ubah. Kita tak boleh ubah tukar jadi saya tau. Sebab kata ganti nama diri untuk bahasa istana dan bahasa rakyat biasa kita masih lagi gunakan. Jadi patik menyuruh orang berkawal
semalam tadi orang pun tak bertemu. Seorang pun tak bertemu. Maknanya tak bertemu dengan siapa? Dengan pencuri tersebut. Jadi Patik ambil ini pun hairan akan pencuri itu. Jadi Patik merasa hairan akan pencuri ni ialah apa? Pahlawan ataupun askar upahan. Ketara sari lah. Sebab itulah kalau kamu tak baca kepimpinan melalui teladan, kamu tak faham. Kena baca. Okey, boleh? Okey, kita lihat ayat yang ketiga. Maka Tita Baginda. Tita Baginda ni kata bahasa Istana kita tak ambil dia. Sebab tujuannya sebenarnya dia nak tengok dari segi bahasa saja. Dari segi isi kalau kamu salin aja petikan ini pun kamu boleh dapat makan isi. Cuma kamu tak dapat makan bahasa. Sebab apa? Kita kena tukar ikut konteks ayat. Apatah sebabnya maka dapat dicuri oleh ini ayat tanya kan. Jadi kita macam mana? Apakah sebab? Apakah sebabnya? Lalu Lalu nak ubah ni ayat ni. lalu dapat dicuri Dapat pencuri. dapat dicuri oleh siapa ni? Pencuri. Pencuri itu upah. ialah pencuri ni ialah Askar upahan. dia kalau maksud prosa klasik ni bahasa Jawa ialah askar upahan ataupun pencuri itu pahlawan itu. Yang dimaksudkan pahlawan itu siapa? Pahlawan daripada Orang istana. bukan ni Ketara Sari. Ketara Sari yang datang ke Melaka untuk menuntut bela atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh Laksmana. Jadi apabila dia datang ke Melaka, dia menyamar jadi orang Jawa, mencuri dan mencabut isi saudara-saudara yang ada di Melaka lah. Sebab itulah kamu kena baca. Kalau nak faham, kamu kena baca prosa klasik tingkatan 4 dan tingkatan 5. Jadi petikan tu diambil dari mana-mana lah, sama ada bahagian awal, bahagian tengah ataupun bahagian akhir. Prosa klasik tingkatan 4 ni agak panjang berbanding tingkatan 5. Tingkatan 5 burung terbang di pipis sang radit tak panjang. Ada dalam 7 muka surat saja. Sebab itulah untuk soalan 4 ni kamu kena tu. Okey? Itu segi panduan lah. Tapi kalau kamu nak tanya nanti boleh tanya melalui cikgu kamu lah. Dan cikgu kamu tanya boleh tanya cikgu lah. Sebab kalau kita nak fokus soalan ni nanti panjang pula. Okey, kita pergi ke soalan nombor 5. Soalan peribahasa. Soalan peribahasa ni pun sama format lama. Dulu 3E. Sekarang kita panggil soalan nombor 5 lah. Okey. Kita terus. Ni. Ada soalan sambil saya cari slide ni? Ada apa-apa nak tanya? Ni peribahasa. Soalan peribahasa. Ada macam-macam bentuk soalan. Tapi sekarang ni dia bagi petikan, kamu kena senaraikan 3 peribahasa. Okey, kita lihat 3 peribahasa yang sesuai kan. Ni contoh ni sama format lama. Okey, apa yang kita boleh tak peribahasa itu terbalik? Okey, cuba kita lihat contoh soalan 1 ni. Dia kata dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja, kemudian berikan maksud peribahasa. Okey, senaraikan senang, kamu dah dapat 2 markah. Apa peribahasa yang ada dalam petikan ni? Okey, dialog pertama Datuk Ismail tak ada kan? 2 pun tak ada, 3. Apa peribahasa? Berat sama dipikul dengan sama jinjing. Tapi dia kata dia bukan nak terangkan kamu baca aran. Dia nak apa? Peribahasa lain yang sama maksud. Okay, apa peribahasa lain yang sama maksud dengan berat sama dipikul ringan sama dijinjing? Kamu sebut aja kalau bentuk arahan ni lah, bentuk soalan ni, sebut aja peribahasa ni kamu boleh dapat mungkin 1 markah. Okay, maksud 1 markah lagi. Apa peribahasa yang sama maksud dengan peribahasa ini? Siapa tahu? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, siapa nak cuba? Bukit sama didaki, Bukit lurah sama. sama Okey, turuni. peribahasa tu mesti lengkap ya. Okey, cuba bukit sama. Bukit sama didaki, lurah sama dituruni. Okey, itu sama. Ada lagi, mungkin ada 2-3 peribahasa. Jadi kamu tulis yang betul-betul kamu yakin.
Sebab kamu tak boleh senaraikan lebih daripada 2 atau 3 peribahasa. Takut nanti kalau kamu senaraikan yang pertama salah, kedua betul, tak diterima. Okey, apa lagi peribahasa yang sama? Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Hati, dia berkaitan dengan hati tu. Hati, Hati kaja sama dilapar, hati kuman sama dicecah. okey, boleh? Jadi katakanlah kamu tahu dua-dua tu, kalau kamu pasti dua-dua tu betul, boleh tahu dua-dua. Tapi tak nak maksudnya kamu pakai teka je. Yang pertama katakan kamu bagi yang pertama bagai au dengan tebing, salah. Tapi yang kedua betul. Tapi sebab kamu dah senaraikan, jadi pemeriksa tak terima. Jangan senaraikan satu peribahasa yang kamu betul-betul yakin. Okey? Yang ini bermakna dia nak 2. Okey, kita lihat lagi ada peribahasa ni. Bagai au dengan tebing. Okey, apa peribahasa yang sama maksud bagai au dengan tebing? Bagai isi dengan pukul. Au dengan tebing tu saling bekerjasama. Kalau bagai isi dengan kuku tu hubungan yang sangat rapat. Tak apa tepat. Apa peribahasa lain bagai au dengan tebing? Bagai dakwat dengan kertas. Bagai rawat dengan kertas maknanya saling memerlukan. Okey, saling memerlukan boleh. Maknanya kertas kan kalau tanpa lakwat, kalau ada lakwat tak ada kertas pun tak guna juga. Okey, boleh bagai boleh. Okey, jadi peribahasa ni format dia lebih kurang sama dengan format lama. Dia boleh isikan tempat kosong. Kalau isi tempat kosong, kamu kena isi peribahasa yang betul lah. Kalau katakan nombor 1. Ada tak contoh yang ada isi tempat kosong. Ataupun diberi macam, dia kata beri peribahasa tu ada, kamu kena beri peribahasa lain yang sama maksud. Atau diberi peribahasa, kamu terangkan maksudnya. Jadi bermacam-macam bentuk soalan lah. Yang ini kamu boleh lihat soalan-soalan terlepas sebagai latih to be. Terutamanya peribahasa-peribahasa yang sering kita gunakan dalam kehidupan harian. Yang berkaitan dengan kerjasama, hormat menghormati dan sebagainya. Okey, ada nak tanya tentang peribahasa ni? Kalau kesalahan ejaan biasanya kita tak tolak lah. Terus kita anggap sebagai kesalahan besar. Okey, kalau perkataan tu kamu tukar, peribahasa tu kamu tukar dengan perkataan lain. Maksud berbeza, salah. Jadi jangan tukarkan peribahasa itu dengan perkataan lain. Kita kena gunakan perkataan bahasa yang selalu kita gunakan. Contohnya tepuk dada tanya selera. Tapi sekarang generasi baru banyak suka menukar peribahasa. Tepuk dada tanya iman. Tak boleh. Bagai au dengan tebing tu memang simpulan bahasa lah. Dan simpulan bahasa ni meliputi perumpamaan, simpulan bahasa, bidalan, kata-kata iman. Kalau simpulan bahasa biasanya 2 perkataan. Ringan tulang, anak emas. Okey, kalau peribahasa dia panjang. Dan peribahasa tu mesti lengkap, tak boleh bagi separuh-separuh. Macam tadi, apa tadi contoh peribahasa tadi? Tak boleh separuh. Mesti lengkap. Okey, ada nak tanya untuk peribahasa? Cikgu, kalau yang biar putih tulang jangan putih mata tu. Ya, kenapa? Yang biar putih tulang jangan putih mata. Peribahasa. Dia mesti lengkap. Peribahasa yang bagai au dengan tebing. Tak sama. Bagai au dengan tebing tak sama dengan biar putih tulang, biar jangan putih mata. Itu bukan. Tak sama. Sebab tu bukan jangan biasanya kalau kamu senaraikan nanti ada yang salah kan. Nanti tak pasal-pasal pemeriksa akan pangkalkan. Jadi kamu kena pilih yang pertama tu. Pilihan pertama kamu tu mesti yakin. Sebab tu lah saya kata jangan senaraikan. Apabila senaraikan kadang-kadang yang tak pasti pun kamu tulis, jadi pemeriksa anggap kamu hentam saja. Biasanya pemeriksa akan pilih peribahasa yang pertama sajalah. Untuk situasi pertama tu, ikut situasi. Jangan terbalik. Okey. Kalau kesalahan ejaan, kita tak tolak.
sebab markah bahasa untuk peribahasa ni 2 markah lah. Kalau macam ini, 1 markah tu untuk kamu senaraikan. Senarai senang aja. Dia dah beri, kamu senaraikan aja. Jadi yang kedua tu, kamu keterangkan beri peribahasa lain tu, tu dapat 1 markah lagi. Kalau senarai salah, ini senang sebab dia senaraikan senang Okey, ada apa-apa lagi nak tanya sebelum kita pergi soalan yang seterusnya? Itu soalan tata bahasa. Jadi soalan prosa klasik dan juga dimasukkan bahagian tata bahasa lah. Jadi soalan tata bahasa ada 5 soalan. Soalan 1, 2, 3, 4, 5. Sebab itulah semua petikan. Kamu kena baca dengan pantas petikan-petikan yang dia beri tu. Dia takut nanti terlalu banyak petikan, akhirnya pelajar menjawab untuk kedua tak cukup masa. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Kita lihat soalan pemahaman juga. Soalan pemahaman diberi 2 atau 3 petikan. Kalau dahulu petikan pemahaman kita ada 4 petikan. 2A, petikan umum, 2B, cerpen atau drama, 2C, puisi, dan 2C, prosa klasik, dan 2D, puisi. Sama ada puisi tradisional atau puisi moden. Jadi sekarang ni kita ada 2 tetapi kadang-kadang sampai 4 petikan. 2 atau 3. Okey, kita lihat soalan pemahaman. Okey, soalan pertama petikan umum. Petikan umum. Jadi soalan pemahaman 2 markah, 35 markah atau banyak. Dan ada 2 soalan kebat. Nanti kita lihat di sini. Jadi sebab tu dulu soalan maksud rangkaian kata. Kemudian soalan nombor 2, jawapan dalam petikan. Dan soalan nombor 3, soalan kebat. Misalnya pada pendapat anda. Tapi sekarang ni soalan, ada satu lagi soalan kebat. Nanti saya akan tunjukkanlah di sini. Ni contoh petikan umum. Petikan umum ni boleh diambil daripada pelbagai bahan dan juga pelbagai petikan. Sama ada petikan dari internet, dari majalah, dari surat khabar dan sebagainya. Jadi bahan ni boleh macam-macam bentuk lah. Tapi dalam bentuk prosa. Prosa maksudnya dalam bentuk ayat. Okey, bahan 2, cerpen. Ataupun diambil petikan. Tema tetap sama. Kalau katakanlah kalau bahan 1 tu tentang permainan tradisional, bahan 2 juga mesti permainan tradisional. Okey, kita lihat ni soalan tu. Jadi kamu buat catatan ni. Soalan 1 tu macam soalan petikan umum format lama, iaitu maksud rangkai kata. Maksud rangkai kata biasanya 2 markah lah. Dan ayat mesti gramatis. Gramatis tu maksud ayat mesti lengkap. Okay, berdasarkan bahan 2, berikan maksud cukup penting. Okey. Okey, kita cuba. 2 perkataan kan? 2 markah. Jadi cukup penting. 2 perkataan. Rangkai kata itu terdiri daripada 2 perkataan dan ayat mesti gramatis. Apa maksud ayat gramatis? Maksudnya ayat lengkap. Maksud cukup penting ialah, tu ayat pangkal ayat tu mesti salin. Untuk menunjukkan bahawa ayat tu gramatis. Okey, cukup 1 perkataan, penting 1 perkataan. Okey, kaedahnya kita gunakan perkataan sinonim bagi perkataan. Kalau cukup apa? Apa maksud cukup? Sangat. Sangat, okey. Penting? Berharga. Sangat perlu. Berharga. Sangat apa? Berharga. Sangat berharga lain? Makna? Perlu. Makna, tak apa. Kamu cuba je. Manfaat cikgu. Sangat, saya tak kata sangat salah tidak. Okey lagi? Perlu. Penting. Penting. Apa maksud penting? Okey, tadi kamu dah tukar cukup tu sangat lah. Okey. Bermakna. Penting ni? Berguna. Dengan Berguna. apa? Berguna. Okey. Berguna. Okey, sini. Sangat. Penting. Dapat tadi perkataan ni tadi apa? Kita punya ni.
Cukup penting. Ni cukup sangat kan, penting ialah mustahak. Okey, kalau kamu tulis sangat penting. Dapat berapa markah? Satu. Berapa markah? Satu. Sangat penting. Jadi Satu. kamu dua perkataan ni mesti ubah. Kalau satu tukar, satu tak tukar, kamu dapat satu markah saja, tak dapat dua markah kerana tidak relevan. Mana satu perkataan kamu tukar. Dan ayat mesti gramatis. Gramatis maksudnya okey, macam ni. Cukup penting ialah sangat penting. Okey, berapa kamu dapat? Di sini kamu dapat berapa markah? Satu. Satu markah. Kenapa satu? Penting tak tukar. Okey, dia tukar satu je. Satu markah. Dan ayat tak gramatis. Tak cukup. Mana satu tukar satu je dan tak gramatis. Gramatis. Tak Okey, gramatik. dapat satu. Tapi kalau macam ni, maksud apa tadi? Apa dia punya perkataan tadi? Cukup penting kan? Cukup penting. Ialah sangat mustahak. Okey, dapat berapa markah tu? Dua. Okey, dapat dua. Dua. Nak tengok supaya kamu tahu. Maksud cukup, sekejap ejaan. Dua. Ayat gramatis dengan dua-dua dia dah tukar. Sebab dia dua tukar. Katakanlah kamu tak tukar, kamu tukar macam ni. Satu je kamu tukar. Sangat penting. Usaha tu sangat maksud sangat pentingnya. Penting kamu tak tukar, sangat penting aja. Kamu hanya tukar satu je, kamu dapat berapa ni? Berapa markah ni? Satu. Kenapa Satu. Satu. Kenapa satu? Sebab tak tukar Sebab dia penting. tukar satu je. Sebab Walaupun tak tukar ayat penting. gramatis. Dia tak tukar penting. Walaupun ayat gramatis, dia dapat satu saja. Jadi rugi kat situ. Jadi kalau kamu tak tahu, kamu tukar satu cukup. Sekurang-kurangnya kamu dapat satu markah. Okey. Itu soalan nombor satu. Soalan pertama, maksud kata, kita lihat soalan kedua. Soalan kedua ialah berdasarkan bahan. Kalau dia ada dua bahan, kamu kena baca dua bahan. Okey. Bahan satu dan bahan dua nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, kamu cari satu. Dalam bahan satu tadi lah. Okey, bahan satu, bahan dua. Jadi soalan nombor dua, kita panggil jawapan ada dalam petikan. Okey, nombor dua ni jawapan dalam petikan. Jadi baca petikan dua-dua petikan itu. Cari. Tak boleh bagi pada pendapat anda. Sebab soalan dalam petikan. Okey, apa persamaan? Okey, yang ni. Jadi saya tunjukkan dari segi teknik. Jadi kalau tak faham apa, ada soalan boleh tanya. Maksud rangkaian kata kalau kamu tak faham, rujuk maksud rangkaian kata itu ada dalam ayat mana. Contohnya cukup penting. Jadi gunakan konteks ayat. Okey, pertama kamu tukar perkataan itu dengan perkataan sinonim. Kalau tak tahu, kamu pergi kepada petikan, cari rangkaian kata itu ada dalam perenggan mana. Kemudian kamu baca ayat sebelum dan ayat selepas, cuba teka ikut konteks ayat. Jadi ada dua cara untuk masuk rangkaian kata. Yang pertama, beri perkataan sinonim. Setiap rangkaian kata tersebut, setiap perkataan. Kalau tak tahu juga, cari dalam petikan di mana kedudukan rangkaian kata tersebut. Lepas tu baca ayat sebelum dan ayat selepas, teka ikut konteks ayat. Macam inilah cukup penting. Jadi dalam konteks penghasilan produk pengajaran dan pembelajaran inovasi, permainan bahasa ini sebenarnya sangat mustahak jika kita mengambil kira. Maksudnya dari segi konteks ayat lah. Okey. Soalan nombor dua, baca petikan satu, baca petikan dua, isi ada dalam petikan. Jadi apa dia nak cari apa? Persamaan dan perbezaan. Markah tiga kan? Kalau markah tiga dulu, kalau peringkat mendengar rendah, kalau tiga markah isi dua. Ayat gramatis, baru kamu dapat tiga markah. Bermakna kamu bagi satu persamaan, satu perbezaan. Dua isi kan?
Okey, dan ayat mesti gramatis. Gramatis maksudnya kamu salin balik ayat dalam soalan ni. Jadi kamu nyatakanlah antara persamaan dan perbezaan faktor yang menyebabkan kaedah pembelajaran teknik meja bulat dan permainan bahasa kurang dipraktikkan di dalam kelas apa? Ialah, okey, ambil dalam petikan tu. Petikan 1, petikan 2. Jangan beri pendapat kamu. Okey, berdasarkan petikan yang dia nak tanya, jadi biasanya dalam petikan ni kalau kamu buat ayat gramatik dan isi cukup, kamu boleh dapat 3 markah. Jadi 3, 2 ni 5 markah ni sekurang-kurangnya 3 atau 4 markah dah boleh dapat dalam tangan. Kalau pelajar cemerlang tak jadi masalah. Sebab itulah saya kata kamu kena kuasai teknik menjawab. Itu yang penting. Okey, kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pada pendapat. Jadi soalan kebat ni. Jadi sekarang ni ada 2 soalan kebat. Soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Dulu kita ada soalan nombor 3 je. 4 tak ada kan? Jadi dulu 8 atau 9. Tapi sekarang 3, 7, 8, 9, 12. 12 kalau 2 petikan dari 24. Maka. Jadi kita lihat soalan nombor 3 pada pendapat anda. Jadi jangan lihat petikan tu lagi dah. Kamu kena beri pendapat anda. Faedah-faedah tersebut. Okey, cuba baca soalan nombor 3 ni. Itu sama-sama lah. Aktiviti yang dijalankan melalui kaedah pembelajaran abad ke-21 banyak memberi faedah kepada murid. Jadi pada pendapat anda, apakah faedah-faedah kebat abad 21 ni? Apa faedah tersebut? Kamu jangan cari dalam isi, dalam petikan. Kalau cari dalam petikan, buang masa saja. Ni kamu boleh. Okey, maka 3 berapa isi yang diperlukan? Biasanya dia tak akan bagi 3. Tapi kalau kamu bagi 3 lagi bagus. Lebih tak apa, jangan kurang. Okey, kalau 3 biasanya isi yang diperlukan ialah 2. Apa faedah? Jadi kamu kena nyatakan 2 faedah. Jadi macam mana nak menunjukkan kamu faham ayat kamu gramatis tadi? Faedah ataupun betul sudah faedah. Apabila melalui aktiviti yang dijalankan, apa faedahnya? Pelajar dapat. Ni faedah dia kepada siapa? Abad 21 ni. Murid. Kepada murid, kepada pelajar boleh, kepada guru pun boleh. Kalau pelajar apa faedahnya pembelajaran abad 21 ni? Yang ni kamu jangan buang masa cari dalam pendidikan. Pada pendapat anda. Dia nak 2 je. Okey, 1 ayat gramatik kamu salin balik soalan. Kata tanya tu tak payahlah. Jadi kamu tukar je pada pendapat saya. Faedah-faedah tersebut ialah pelajar. Pelajar dapat apa? Mengemukakan ataupun mengemukakan idea yang bernas tentang sesuatu tajuk. Okey, kalau kedua, abad 21 ni, kalau cikgu gunakan pembelajaran abad 21 termasuk peta aiting, contohnya peta aiting, apa faedahnya bagi pelajar? Kalau kepada guru boleh tak? Pun boleh juga. Guru mudah apa? Dapat mempelbagaikan teknik pengajaran supaya menjadi lebih menarik. Okey, yang ini kamu kena fikir 2. Okey, kalau pelajar yang baik, saya nasihatkan tengok markah kat sini. Kalau 3, bagi 3. Bagi lebih pun tak apa. Kalau kamu bagi 1 isi, gramatis, so isi tak cukup kan, kamu tak dapat 3. Kamu dapat 2. Itu pun kalau kamu ayat kamu gramatis. Jadi sebab itulah pelajar yang baik, saya nasihatkan beri ikut peruntukan markah tu. Kalau 3, bagi 3. Nak bagi lebih pun tak apa, lagi selamat. Kalau kamu bagi 3, 1 salah, masih 2. Ada 2 isi lagi. Kalau 2 isi betul, kamu tetap dapat 3 markah kalau ayat gramatis. Okey. Ada nak tanya tentang pada pendapat anda. Yang ni pun macam soalan format lama lah. Ikut markah tu, ikut peruntukan ni dah ayat gramatis. Sekarang ni tak perlu bagi uraian. Dia nak isi saja. Tapi ayat gramatis lah. Okey, ada soalan nak tanya soalan nombor 3 ni? Okey, soalan 4.
Kebat juga tapi lebih kepada penyelesaian masalah. Jadi dah ada 2 kebat di sini, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4. Okey, kita lihat nombor 4, maka ada 4. Jadi isi minimum ialah 3. Kalau ayat gramatis kamu dapat satu lagi 4. Jadi jangan buat satu isi saja. Maka 4. Jadi sekurang-kurangnya 3 isi. Kalau 3 maka 2. Tapi pelajar cemerlang, cikgu galakkan kamu tulis lebih lah. Okey, kita lihat contoh ayat nombor 4 ni. Kumpulan anda diminta untuk menyiapkan tugasan oleh guru anda dengan teknik permainan bahasa pada masa yang ditetapkan, namun tugasan tersebut tidak berjaya diselesaikan. Ni kes ya, dia bagi satu kes, kamu selesaikan. Sekiranya kumpulan anda diberi peluang kedua untuk menyiapkan tugasan, cadangkan langkah-langkah untuk memastikan tugasan tersebut dapat diselesaikan. Mungkin gagal kerana ada sebab dia. Okey, apa? Kamu kena beri pendapat kamu lah. Apa ke? Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Macam mana? Okey, dia kata cadangkan. Siapa boleh beri cadang 1 atau 2 ayat isi? Yang ni pun soalan kebat. Jadi sekarang ni soalan format baru dah ada 2 kebat. Okey, selain petikan bertambah, soalan pun juga bertambah. Jadi sebab itulah kamu kena agihkan masa dengan bijak. Jangan jawab satu-satu soalan tu terlalu lama. Saya takut nanti kamu tak boleh jawab soalan lain pula. Okey? Okey. Ada nak tanya lagi soalan 3 dan 4 ni? Ya. Tak ada cikgu. Tak ada. Cuma kamu kena buat yang latihan-latihan nanti saya share dengan cikgu kamu. Mungkin kamu dah buat. Boleh bincang dengan cikgu kamu lah. Okey, kita pergi tu soalan yang seterusnya. Jadi petikan ni dah ada 2 tau. Satu petikan umum, satu juga petikan komsas. Kalau petikan komsas ni dia boleh ambil daripada mana-mana buku. Terutamanya antologi tingkatan 4 dan tingkatan 5 lah. Jakit Kulit Kijang dari Istanbul dan apa tu? Tingkatan 5 Sejarah Rindu. Dan boleh juga soalan komsas daripada mana-mana buku. Dia ambil luar petikan. Contohnya kalau kita lihat soalan ni, dia ambil ni cerpen, bukan cerpen kamu lah. Cerpen teks lama, pelajar lama, format lama. Dia ambil lambayan Malam Hijau. Kamu jangan risau apa-apa pun bahan yang digunakan. Yang penting kamu tahu tadi. Okey, soalan 1 maksud rangkaian kata. Soalan 2 jawapan dalam petikan. Nanti dia akan tanya soalan, kamu cari jawapan dalam petikan ni apa yang ada. Dia akan bagi 2 atau 3. Contohnya di sini dia bagi 3 bahan. Okey, bahan 3, bahan 2, bahan 1. Saya takut bahan ini saja dah mengganggu kamu nak menjawab soalan. Jadi baca dengan pantas. Faham? Okey, kita lihat soalan dia. Ni maksud yang kata lah. Yang pertama tadi. Menjaga adab. Kemudian maksud kedua, jawapan dalam semuanya. Semua bahan, maknanya 3 bahan tu kamu kena baca. Kesan kemusnahan alam. Apa kesan kemusnahan alam dalam petikan 1, petikan 2 dan petikan 3. Jadi sebab itulah kamu kena baca petikan-petikan tersebut dengan pantas. Baca dan faham. Kalau baca tak faham, sebab itulah kadang mengambil masa. Okey, soalan nombor 2, jawapan dalam petikan. Soalan 3, jawapan tak ada dalam petikan pada pendapat anda. Okey, apa kepentingan memelihara hutan? Yang ini kamu tak baca petikan tu pun kamu boleh jawab. Kenapa kita perlu jaga memelihara hutan? Okey, 3 markah kan? Boleh bagi kamu 2 isi. Apa kepentingan memelihara hutan? 1, 2. Ayat mesti gramatis. Okey, tukar macam ni. Pada pendapat saya, kepentingan memelihara hutan di negara ini adalah untuk apa? Boleh kamu bagi 2? Siapa boleh cuba? Kenapa kita perlu memelihara hutan di negara ini? Mengelakkan tumbuhan daripada untuk memelihara habitat haiwan. Haiwan liar. Okey. 2,
Jadi kamu kena bagi 2. Jangan bagi 1. Sebab dalam bahasa Melayu tak ada 1 markah. Jadi ada 2, 3, 4. Jadi bermula dengan 2 isi. Kalau kamu nak bagi 3 isi pun lagi lebih lagi baguslah. Okay, jadi 2, 1 untuk memastikan habitat haiwan, flora dan fauna di negara hutan di negara kita terpelihara. 2 untuk mengelakkan apa? Untuk mengelakkan bencana alam berlaku. Untuk mengelakkan berlakunya bencana alam. Seperti tanah runtuh dan sebagainya. Okey, 2. Tengok, kalau kamu tulis ayat yang lengkap tadi pada pendapat saya, kepentingan memelihara hutan di negara kita, betul tulis 2 isi. Kamu dapat 3 markah. Kalau nak tulis lebih boleh tak? Lagi bagus. Kalau tulis lebih lagi selamat. Jadi pelajar-pelajar yang baik, saya nasihatkan kamu bagi lebih lah. Kalau lihat markah ni. Kalau 3 bagi 3. Kalau 4 bagi 4. Supaya kamu selamat. Sebab itulah pelajar-pelajar yang dapat markah penuh, dia ikut peruntukan markah ni. Ataupun dilebihkan. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 ni soalan pada perapaan anda juga. Jadi ada 2 soalan kebat. 3 dan 4. Okey, cuba lihat soalan ni. Okey, dia kata sebagai rakyat prihatin bagaimana anda membantu untuk mengatasi masalah ini. Masalah apa? Ya, masalah pencemaran sungai. 3 orang pemuda sedang mengangkut beberapa buah tong mengandungi cecair. Maknanya buang cecair itu ke dalam sungai. Jadi kalau kamulah jumpa situasi ini, apa kamu buat? Jadi nak tengok, nak uji pengetahuan kamu. Memberitahu pihak berkuasa. Menghubungi pihak berkuasa Jabatan Alam Sekitar untuk melaporkan. Ada berlaku pembuangan, perbuatan mencurigakan. Okey, 1, melaporkan. 2, jadi kamu kalau 4 markah berapa isi? Minimum kamu kena tulis. 4 atau 3. 4 kalau kamu nak ikut markah ni lah. Kalau sebenarnya kalau 4 dia nak 3 isi saja. Okey, 1 membuat laporan. Kedua, mencegah. Laporan tu. Ni kamu nampak kan? 1 kamu nampak, kamu terus ambil tindakan. Maknanya buat laporan mungkin lambat, kamu nak betul. 1 menghubungi Jabatan Alam Sekitar ataupun pihak berkuasa. Telefon. 1. 2, mencegah. Mencegah tu macam mana kamu mencegah? Saya Memberitahu orang yang terdekat. Okey, kalau kamu takut nak ambil tindakan, beritahu orang yang terdekat. Memberi amaran. Okey, kamu menegur pihak tersebut, 3 orang tu lah yang membuat membuang cecair itu ke dalam sungai. Okey, menegur sikap mereka. Kalau okey, 1 tadi kamu telefon. Kalau laporan tu macam lambat tau tindakan dia. Laporan tu kalau kita nak buat surat, sementara kita nak buat surat, orang tu pun dah pergi kan. Okey, yang segera. 1 kita hubungi pihak yang terlibat. Jabatan Alam Sekitar, Cikgu. pihak berkuasa. Ya? Cikgu, kalau macam kita menangkap gambar dia orang sebab bantuan lambat, kita bagi gambar tu senang. Boleh? Tu dia nak tengok tindakan segera. Apa yang kamu buat? Kalau katakan nak buat surat, kita nak balik rumah nak buat surat, nanti dah orang tu pun dah pergi dah jalan kan. Jadi dia nak tengok sejauh mana kamu dapat berfikir. Jadi dia akan menangkap gambar. Boleh? Terus hantar. Kalau sekarang kita ada teknologi moden kan, telefon. Ambil gambar dia, terus hantar kepada pihak berkuasa. Okey. 2, telefon pihak berkuasa. Okey, kalau tu menegur. Kalau kamu takut nak pergi seorang, mungkin mengajak kawan kamu ataupun orang yang ada di sekitar kamu lah. Okey, apa? Dia nak tengok tindakan segera kamu ambil. Okey, bagus. Lagi? Jadi ingat, kalau 4 markah ni bagi 3, kalau nak selamat, kamu boleh ikut markah ni 4 lah. Kalau 4 katakanlah 1 salah, kamu masih selamat, ada 3 isi lagi. Dan ayat mesti gramatis. Gramatis tu maksudnya kita salin balik pada soalannya. Sebagai rakyat yang prihatin. Kalau bagi amaran pun boleh kan? Ya. Ya, apa? Bagi amaran. Beri boleh amaran. Kamu beri amaran kepada pihak kepada pemuda tersebut, 3 orang tu.
Okey, boleh. Ataupun kalau menasihatilah. Menasihati pemuda tersebut. Okey. Ini tadi. Okey. Okey, ada nak tanya? Jadi soalan dia lebih kurang sama dengan format lama lah. Semua yang banyak sekarang petikan. Sama ada 2 petikan atau 3 petikan. Jadi kalau 3 petikan kamu kena baca, kena agihkan masa dengan pantas, baca dengan pantas. Jangan fokus satu. Sebab tu lah saya kata tadi, kalau soalan ni kamu dah tahu dah. Soalan 3-4 ni tak perlu baca petikan ni. Tak perlu cari dalam petikan. Baca cari pun kamu, kalau jumpa pun bukan idea kamu. Dia tak dikira. Soalan 2 je kamu kena baca petikan ini. Soalan 1 soalan yang kata, soalan 3 dan 4 ni dah boleh beri idea kamu sendiri. Yang penting kamu tahu teknik menjawab. Okey? Okey, ada soalan? Kita pergi pada soalan novel, lepas tu kita pergi soalan yang paling penting iaitu rumusan. Okey, kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ni soalan novel. Soalan novel dulu berapa markah? 15. Soalan 4A, 4B. Tapi sekarang ni dah jadi 10 saja markah novel. Kenapa? Sebab kita lembaga nak membantu. Rasionalnya nak membantu calon yang ke hujung. Yang malas nak membaca novel ni. Soalan nombor 1, 4 markah. Soalan ni ada dalam petikan. Dia macam soalan pemahaman lah. Macam soalan pemahaman. Kalau dulu dia tanya, okey berikan 2 tema, 2 persoalan. Bincangkan watak utama. Jadi kalau kamu tak baca, kamu tak boleh jawab kan. Jadi macam mana dia kata bahagian novel ni nak membantu calon. Jadi dia bagi soalan pemahaman. 4 markah. Maksudnya diberi petikan. Sebab itulah kamu jangan risau, jangan terkejut nanti kalau dalam SPM dia keluar novel bukan negeri markah nombor 1 tu. Yang penting baca petikan itu. Okey, kita lihat contoh yang diberi soalannya. Okey. Mana novel ni? Okey, nyatakan faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan. Jadi jawapan dia, markah dia 4 markah. Jawapan dia ada dalam petikan ini. Kamu cari aja. Okey, boleh baca sekejap. Okey. Kenapa kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan? Okey, tolong baca sekejap. Lepas tu cari. Okey, dah baca. Dah dapat. Kenapa? Kenapa kelip-kelip? Suara manusia, bunyi enjin motorbot. Okey, dia bermula macam ni. Bermula seperti ni. Suara manusia 1, bunyi enjin bot 2, markah dia berapa? Cahaya lampu di... Markah dia berapa kamu tengok? 4. Jadi berapa isi 4. 4 boleh. Kalau kamu nak bagi 4 pun boleh. Sekurang-kurangnya 3. Dan ayat gramatis. Okey. Cahaya lampu, DJT. Cemaran air sungai yang mengancam pokok-pokok berembang. Okey, dah berapa tu? Dah banyak kan? 1, 2, 3, 4 kan? Okey, lagi? Pemusnahan kawasan? Paya bakau. Okey. Lepas tu cahaya dari? Kawasan pertempatan manusia. Dan cahaya roda ferry. Jadi ada 6 isi. Takkan kamu tak boleh dapat. Ni soalan 1 ni dibagi peluang kepada pelajar-pelajar yang malas membaca. Kamu kena baca petikan. Jawapan ada dalam petikan. Okey, jadi nak dapat markah penuh, kamu mesti ayat kamu mesti gramatik. Gramatik maknanya bermula dengan salin balik soalan. Okey, kemudian salin jawapan yang tadi tu. Okey, macam mana kamu nak tulis jawapan yang lengkap? Faktor-faktor. Okey, cuba. Faktor-faktor populasi kelip. Okey. Terus tuliskan. Kelip-kelip. Teruskan, kenapa terputus? Okey, faktor-faktor populasi kelip-kelip di Kuala Selangor semakin berkurangan kerana apa ni? Suara manusia. Pencemaran air sungai. Jadi salin ni semua ni. Kamu dah dapat 4 markah dah. Okey, ingat untuk soalan 1 ni tak semestinya daripada novel kita. Mungkin keluar jendela menghadap jalan.
Lieutenant Adnan. Ataupun novel dari negeri-negeri lain. Jangan terkejut, kamu baca petikan itu. Dan ayat mesti lengkap, salin balik soalan tu dan cari jawapan dalam petikan. Kalau pelajar lemah, kamu boleh dapat 4 juga. Katakanlah kamu tak tahu kan, kamu salin dia semua ni, tapi macam mana tak nak salin bulat-bulat, kamu salin soalan. Buang kata tanya ni, nyatakan tu buang. Faktor-faktor populasi kira-kira Kuala Selangor semakin berkurangan, dia ambil perkataan pertama tu tentulah tidak sampai berterusan ayat yang terakhir tu, dia boleh dapat 4 markah juga kerana tak salin bulat-bulat. Kenapa? Sebab dia salin ayat pangkal ayat ni buat sendiri. Kalau salin bulat-bulat tu maksudnya di sini. Dia salin tentulah sampai tu berterusan. Tu salin bulat-bulat dalam petikan. Yang ni tak apa sebab kamu dah gunakan ayat pangkal ayat ni daripada, kita ambil daripada soalan. Itu cara dia lah. Dan kalau petikan ni panjang, kamu buang 1-2 perkataan. Contohnya buang 1-2 perkataan pun dah dikira tak salin bulat-bulat. Sebab tu lah bahasa Melayu dia jangan bagi kosong. Selagi kamu jawab, lagi kamu kata. Okey, soalan nombor 2, ni baru dia tanya. Soalan kebat ataupun soalan pengetahuan lah. Tema persoalan. Dan untuk soalan nombor 2 ni, 6 markah mungkin dia tanya dikaitkan dengan peristiwa lah. Contohnya kalau peristiwa tu menarik, kenapa kamu kena bagi alasan kenapa peristiwa menarik. Jadi kamu kena tahu peristiwa penting dalam dua-dua novel yang kamu kaji, Pandai Kasih dan juga Bima Sakti Menarik. Apa peristiwa penting tersebut? Kalau tahu peristiwa penting, macam-macam soalan dia bertanya. Watak pun sama juga. Okey, berdasarkan watak, apakah pengajaran yang kamu dapat? Apakah pengajaran yang kamu boleh dapat daripada watak utama? Okey, 6 markah saja. Jadi bahagian soalan soalan novel tu dia kurangkan. Dulu 15. Pelajar ramai tak dapat markah. Dan soalan nombor 4 ni, dulu nombor 4 ramai tinggalkan, tak jawab. Okey. Jadi yang ini yang perkara yang perlu kamu tahu ialah tema persoalan supaya kita tahu apa isi penting yang ada dalam novel tersebut. Daripada tema persoalan baru kita tahu watak utama siapa. Watak utama pun kamu tahu untuk tahu perwatakannya. Mungkin boleh tanya apakah pengajaran yang kita dapat di bawah watak tersebut. Ya? Ada soalan? Okey. Okey. Ada nak tanya novel? Sebab itulah kalau pelajar cemerlang, dia baca novel, insyaAllah apa-apa soalan yang ditanya pun boleh jawab. Soalan novel ni, unsur Komsas, kita tak kena, lembaga peperiksaan tak tanya. Unsur Komsas macam gaya bahasa, teknik, itu tak perlulah. Sebab kita bukan belajar kesusastraan Melayu. Kita perlu kupas satu persatu apa teknik imbas kembali, semua tu tak penting lah. Sekarang ni kamu baca, tahu jalan cerita dia, apa peristiwa penting. Watak penting, watak utama tu kena tahulah. Mungkin dia tanya perwatakan, apa yang kita boleh contoh daripada watak utama tu. Nilai pengajaran, tahu. Jadi study smart. Study smart maksudnya kita tahu tema dan persoalan, dari situ kita boleh kaitkan apa-apa. Kita boleh tukarkan jadi nilai, boleh jadi pengajaran, perwatakan. Okey, ada apa-apa nak tanya sebelum kita pergi soalan rumusan, soalan yang tak akhir. Ni rumusan penting ni. Tak ada cikgu. Okey, Tak ada cikgu, tak ada. Okey. Kita lihat ini saya terus. Sekarang dia bagi 2 bahan. Ini contoh petikan. Bahan 1. Bahan 1 petikan. Mana baca petikan? Biasanya dia beri 3 perenggan. Kemudian bahan 2 ni dia beri gambar. Jadi kamu kena cari dalam bahan petikan ini, petikan ni apa fokus dia? Mungkin fokus 1 dan fokus 2. F2. Fokus 1 dan fokus 2. Maknanya perkara yang dibincangkan. Okay, antara perkara yang dibincangkan ialah apa perkara yang dibincangkan? Dia boleh punca
Punca-punca atau langkah-langkah. Ini kata kunci yang selalu diuji untuk peperiksaan. Punca. Kalau punca, apa perkataan seerti dia? Sebab atau faktor. Okey. Yang kedua ialah kepentingan. Apa maksud kepentingan? Faedah atau Manfaat. manfaat atau apa lagi? Kebaikan atau Kelebihan. kelebihan. Okey. Apa lagi perkara yang ditanya? Langkah-langkah. Kalau langkah-langkah, apa maksud langkah-langkah? Cara-cara. Okey, cara-cara, bagus. Cara atau Usaha. usaha atau kaedah. Okey, lagi. Kalau dia kata kekangan. Akibat. Kekangan apa maksud kekangan? Halangan, rintangan atau masalah. Cabaran. Cabaran pun boleh. Ataupun cabaran. Okey. Dan dia kata kesan. Kalau kesan apa kata kuncinya? Ini kami Akibat. Akibat. Atau apa? Impak. Impak. Boleh juga. Ataupun indikasi. Okey, yang ini kata kunci yang selalu diuji dalam peperiksaan lah. Kau tahu. Okey, sekarang ni dalam bahan satu ni, ni bahan satu. Bahan satu ni petikan. Okey, kamu kena baca cari apa yang dibincangkan. Okey, kita lihat petikan ni. Okey, satu kamu kena tahu tema dia lah. Tema dia tentang apa? Ni. Semangat kejiranan. Semangat kejiranan. Semangat. Macam mana kita nak tahu tema ni? Biasanya ayat pertama tema pendalaman tu. Kenapa suara bergema? Kita tahu. Okey, tema dia semangat kejiwanan. Okey, tapi kata kunci tu kita nak tahu dia nak kepentingan ke langkah, kita kena baca. Okey, kita lihat perenggan pertama. Okey, siapa boleh baca? Seorang baca boleh? Jiran ialah orang yang tinggal paling hampir dengan tempat kediaman kita. Segala perkara. Nanti sekejap. Saya nak terangkan sekejap. Okey, jadi kita tahu ayat pertama kita baca je, kita dah tahu tema dia ialah tentang jiran. Jangan bincang perkara lain. Jadi kita kena bincangkan tentang jiran. Tapi kita nak bincangkan tentang apa jiran? Okey, sambung ayat ni kita panggil ayat tema. Ayat pertama tu ialah ayat tema. Nak menentukan tentang kemalangan jalan raya, tentang sukan, tentang perpaduan, tentang macam-macam lah. Jadi biasanya ayat pertama tu kita dah tahu dah tema dia. Okey, saya highlightkan warna merah. Okey, kita lihat apa yang dibincangkan, fokus dia. Baca segala perkara yang berlaku pada diri kita terlebih dahulu diketuai oleh jiran. Okey, yang ini kalau uraian jangan ambil. Kita tak nak contoh uraian jangan ambil. Kita nak ambil isu je. Okey, sambung lagi. Oleh itu, jiran merupakan seorang yang paling mudah memberikan pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Okey, yang ni isi tu bukan? Yang ni kita panggil apa? Jiran merupakan orang yang paling mudah memberi pertolongan pada saat kita ditimpa bencana. Itu isi pertama kan? Tapi tentang apa ni? Jadi kalau dalam peperiksaan, saya nasihatkan kamu gunakan highlighter. Bawa 2-3 warna pun tak apa. Okey, pertama kita cari dulu. Okey, yang ini kita highlightkan warna hijau lah. Yang ini kita panggil apa? Faedah pertama kan? Kita tulis 1. Jadi F1.
kita nak tahu. Okey, baca perenggan dulu isi yang seluruhnya. Pertolongan seperti inilah yang amat diperlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak berwajib atau sanak saudara. Ni Jiran contoh kepada pertolongan tu kan. Dia kata pertolongan seperti inilah. Ni huraian contoh, jadi jangan ambil. Kalau rumusan contoh jangan ambil. Jadi kita nak tahu okey ni isi pertama kebaikan, faedah. Satu, kita nomborkan dulu. Satu. Okey, tadi uraian. Okey, sambung. Ini Jiran yang berbeza. Okey, Jiran yang berbeza latar belakang, pekerjaan, pendidikan, agama dan budaya akan memberikan manfaat yang besar kepada kita. Okey, ni isi atau bukan? Isi. Dia kata manfaat, memberi manfaat besar kepada kita. Tapi apa manfaatnya dia tak nyatakan. Dah. Isi ke atau di umum lagi? Umum. Umum ni cakap manfaat tapi dia tak ada apa manfaat jiran. Umum, jangan lagi. Kita lihat ayat yang seterusnya. Hal ini, ni uraian. Hal ini, apabila masuk hal ini uraian. Okey, tapi tak apa baca. Hal ini. Hal ini kerana mereka memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. Yang ni walaupun macam uraian tapi uraian dia keterangan dia tu. Isi yang mana isi dia? Memiliki pengetahuan dan kemahiran yang boleh kita kongsi bersama-sama. Mereka memiliki pengetahuan. Yang ni kita ambil warna hijau. Itu faedah yang kedua. Maknanya kita boleh berkongsi pengalaman. Kemahiran dan pengetahuan yang ada tu kita boleh kongsi bersama. Mungkin jiran kamu tu doktor. Dia tahu tentang COVID. Kita boleh berkongsi maklumat. Kita ambil yang isi saja, jangan ambil uraian. Jadi kita ambil ni, yang ni warna hijau. Itu faedah yang kedua. Jadi kita tahu dah ada dua kesan. Okey. Kamu lepas ni terus rehat kan? Kalau saya terajak sikit tak apa Sebab tak apa cikgu. Tak apa cikgu, kita boleh boleh cikgu. Sebab itu panjang. Tapi lah saya lambat sikit pun tak apa. Sebab kamu tak ada kelas kan lepas ni? Tak ada cikgu. Tak ada. Nombor sambung. Di samping itu sambung. Di samping itu, jiran yang sepakat dan bersatu padu mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman seperti kecurian, penyalahgunaan dadah dan budaya samsing. Okey, yang ini tadi kita dah ada isi satu, isi dua kan? Dua kebaikan jiran. Okey, kita lihat yang ini isi atau bukan? Biasanya kalau penanda wacana, di samping itu maknanya diterangkan, ada isi yang seterusnya. Jadi kita buang penanda wacana ni, kita ambil jiran yang sepakat apa kebaikan, apa dia punya faedah. Mampu menjamin keselamatan setempat daripada sebarang ancaman. Sampai situ je. Seperti dah jangan ambil. Seperti tu kita dah panggil contoh. Faham? Tak boleh ambil. Okey, dah ada 3. Ni isi nombor 3. Jadi kamu senaraikan apa isi kamu dapat. Yang ini masih lagi hijau, nombor 3. Okey, tapi kita tuliskan. Contoh. Okey, sambung perenggan kedua. Sambung. Cepat kepanas sikit. Segala perkara yang mencemarkan keharmonian dan kesejahteraan masyarakat dapat dicegah dengan semangat kerjasama dan keperhatian semasa jiran. Sesama jiran. Yang ini isi atau bukan? Tentang apa ni? Masih lagi tentang kejiranan. Faedah hidup berjiran kan? Apa faedah dia? Mencegah apa? Semangat kerjasama dan keprihatinan. Okey, jadi kamu ambil je lah segala perkara yang mencemarkan sampai. Ni pun isi yang ke berapa? Isi yang keempat. Sebab itulah dalam peperiksaan nanti kamu dalam latihan pun sama gunakan highlighter. Warna kuning kan kita ada highlighter kat banyak kat kedai kan, beli. Isi yang sama warna. Okey, dah ada 4 isi tentang faedah hidup berjiran. Okey, sambung. Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut tidak menimpa ahli keluarga kita sendiri. Okey, kalau kita perlu ni dah masuk apa? Langkah. Tapi tak nak lah sebab kita bersatu. Okey, sambung lagi. Setiap kali
Kita perlu bertindak sekalipun gejala tersebut menimpa ahli keluarga sendiri. Setiap ahli masyarakat seharusnya beringat sebelum terjadi sesuatu yang buruk. Ni tentang apa ni? Ni tentang apa? Langkah. Kanak. Okey lagi, bak kata pepatah. Bak kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Okey sambung yang tu masih lagi langkah Okey sambung. Jiran yang hidup dalam suasana bekerja sama dan mengambil berat antara satu sama lain sudah semestinya dapat menjana program yang menyumbang kebajikan kepada masyarakat setempat. Okey, yang ini isi yang keberapa ni? Kelima. Tentang masih lagi tentang faedah kan? Okey, jadi kita ambil isi je dapat apa? Menjana program jiran. Kita ambil ringkas saja. Jiran dapat menjana program yang menyumbang kebajikan masyarakat setempat. Ini isi yang keempat kita highlightkan. Maksudnya faedah je dah ada 5 dah. Okey, sambung lagi. Rahsia kejayaan program ini terletak pada persepakatan dan persefahaman yang mantap sesama jiran. Okay, ni uraian. Jadi dah ada 5 isi tentang faedah hidup berjiran. Okay, sekarang kita lihat perenggan yang ketiga ni tentang apa? Okay, sambung. Tak apalah kalau nak cepat orang yang sama baca pun tak apa. Okay, perpaduan ialah kunci kemakmuran dan kesejahteraan negara. Ni tentang perpaduan tu. Tadi tentang semangat kejiranan. Okay, baca. Ni bukan isi Okay, sambung. Tanpa perpaduan, negara akan berada dalam keadaan kucar kacir dan masyarakat tidak lagi dapat dalam keadaan aman dan damai. Okey, yang ini isi kata kunci yang ni tentang apa ni? Negara dan masyarakat. Apa dikata negara akan kucar kacir? Negara. Jadi kita gunakan warna merah. Satu. Dua. Masyarakat akan